Alright, Assalamualaikum guys. Salam sejahtera kepada penonton semua. Malam ini saya Hanif Hamzah, menjadi hos anda. Dan selamat datang ke Lepak Je Korporat, sebuah rancangan dalam Minggu Saham Digital di mana kita akan berkenalan dengan tokoh-tokoh korporat. Itu pasal saya pun dress up korporat sikit CEO. CEO menyelup. Dan yang kita akan berkenalan ni adalah peneraju industri di Malaysia ini. Peneraju kepada industri, peneraju kepada ekonomi negara, kepada ekonomi diri sendiri pun dia juga, sambil mengenali mereka dengan lebih dekat dan juga visi mereka untuk masa hadapan. Syarikat korporat yang kami akan temui hari ini memang satu household name. Memang semua hafal, semua tahu, sebut je, kenal. Hampir semua rakyat Malaysia pastilah ada pengalaman personal dengan syarikat ini. Semua pasti dulu kecil-kecil ada tabung duit yang bentuk dia tiger tu, rimau. Itu dia. Malam ini kita akan berbincang dengan Maybank, labur, untung dan menang dengan pembiayaan ASB Maybank dan berpeluang memenangi sebuah Myvi 1.5, The King of the Roads yang baru. Pelepasan ansuran bulanan pembiayaan selama setahun dan banyak lagi. Nikmati kadar terendah 3.45% setahun. This very good. Mohon dalam talian di maybanktoyou.com/Minggu Saham Digital hari ini. Okey, dah info pun dah bagi, introduction pun kita dah bagi. Tetamu kami hari ini adalah Fairuz Izwan, Ketua Pemasaran Belia Perbankan Masa di Maybank. Selamat datang Cik Fairuz. Selamat datang, terima kasih. Itu dia. Betul, dia pun kena ucap selamat datang kepada saya sebab Maybank punya show ni. Okey, tapi saya tengok bila kata pemasaran belia ni, ini bukan macam kementerian dia tak ada belia dan sukan, tak ada Tak ada. Okey. Just pemasaran belia. Pemasaran belia. So kami, departmen kami bertanggungjawab untuk memastikan belia-belia ni dia dedicated well lah. Macam dia punya isu-isu perbankan, contoh dia nak apply produk pertama. Kami lah yang take care of belia-belia ni. Itu dia. Jadi kita akan macam-macam soalan yang nak tahu ni tentang apa yang boleh kita guna pakai melalui produk-produk Maybank mungkin. Alright. InsyaAllah. Nasib baiklah kita dah berjumpa in real life macam ni kan, sebab lockdown kan. Tapi yang menontonnya pun boleh menonton di rumah dengan selamat. Memang rasa lega dapat ada human connection dengan Cik Fairuz. Ini antara hosting job saya yang mungkin kedua atau ketiga, jadi I'm very excited to see you Cik Fairuz. Thank you. Saya pun excited. Yes. Okey, malam ni kita nak bincang tentang perancangan kewangan, lebih-lebih lagi pada usia muda. Kita ni sering dengar ramai yang menekankan betapa pentingnya merancang kewangan, lebih-lebih lagi di usia muda. Muda? Muda. Okey. Cik Fairuz, untuk permulaan ni lah kita boleh menetapkan macam mana kita nak menetapkan matlamat kewangan. Soalan dia sangat menarik. Okay. Dan saya selaku ketua segmen belia ni, ini adalah isu pertama yang banyak anak muda actually tak sedar. Okay. Bila kita cakap pasal segmen belia ni, usually anak-anak muda ni, bila kita cakap sahaja pasal kewangan, dia terus ke bahagian pelaburan. Dia terus langkah. Tetapi langkah pertama sebenarnya adalah untuk menetapkan matlamat. Alright. Tapi bila kita sembang pasal matlamat ni, apa yang ramai tak faham adalah matlamat ni it covers banyak aspek kehidupan. Contoh kan, matlamat pertama, bila saya bagi tahu berdasarkan pengalaman saya lah kan. Bila saya berumur 25 tahun, antara pengalaman pertama saya adalah bila saya berumur 25 tahun, saya keluar dari universiti, matlamat pertama saya adalah untuk mendapatkan rumah. Alright. Rumah sebelum umur saya 30 tahun. Okey. Sangat senang. Tetapi bila saya start bekerja, saya sedar sebenarnya financial goal ataupun matlamat ni ada banyak. Dia bukan sahaja nak dapatkan rumah pertama, bukan sahaja nak kahwin. Dapatkan kereta pertama. Betul, nak kahwin. Cik ni dah kahwin belum? Dah pernah. Dah pernah. Alhamdulillah. Soalan sensitif tu. Tak apa. Teruskan. Okey. So bila kita cakap misalnya, ramai salah anggap bahawa nak tetapkan matlamat ni adalah something yang boleh datang di kemudian hari. Tapi tidak. Kita sebenarnya kena tetapkan matlamat seawal mungkin. Sebab apa? Bila kita cakap pasal matlamat kehidupan ni, kita kena tetapkan daripada awal sebab kita nak tetapkan strategi. Macam mana kita nak capai target kita ni, matlamat kita ni. Lepas tu yang ramai mistaken bila kita cakap pasal matlamat ni, dia hanya ingat bila kita cakap pasal matlamat kehidupan ataupun financial goals, sebut saja financial goals, dia akan limitkan. Rumah, kereta, kahwin. Sebenarnya banyak lagi.
Banyak lagi contohnya. Kan limited sangat-sangat pemikiran ramai-ramai lah rakyat-rakyat kita yang constrain dengan pemikiran tersebut. Sebenarnya banyak lagi. Sebagai contoh, kita cakap pasal financial goal, kita ada umrah, kita ada haji, ada travel. Holiday semua ni termasuk lah kan? Termasuk sekali. Macam contoh kan, financial goal saya bila saya berumur 25 tahun, selepas rumah, saya nak cover semua Disneyland dalam dunia. Ada 7, saya nak pergi semua. Itu one of my financial goal. Okey, sekarang dah berapa dah? Sekarang baru 1. Okey, cukup bagus. Bagus 1. Ada lagi 6 lagi. Dalam bekerja ni kita kena berlibur juga, hiburan. Betul. So bila kita cakap pasal financial goals ni, macam saya nak set dapatkan 7 Disneyland, nak dapatkan chop 7 Disneyland tu. Sebab saya nak rasa macam Prince Charming balik. Okey. So apa yang saya lakukan, saya kena set. Okey, negara mana, lepas tu berapa harga-harga dia, berapa dia punya amount yang saya perlukan. Dan kena set lah. Macam contoh kalau Disneyland Paris berapa ribu saya perlukan, Hong Kong berapa ribu saya perlukan, Jepun berapa ribu. Sama juga macam kalau nak set matlamat untuk rumah, untuk anak-anak, berapa orang anak nak plan. Itu kena ada bini dululah, baru boleh plan dengan bini lah. Itu dia tu. Okey, semua dah tahu dia dah kahwin. Okey. So bila kita cakap pasal matlamat, daripada sekarang anak muda perlu tetapkan matlamat. Dan once dah tetapkan matlamat, baru kita letakkan berapa amount. Dan kalau dah ada partner, kena discuss dengan partner lah. Itu yang penting tu. Itu dia daripada Cik Fairuz. Matlamat ni bagi saya lah, memang kalau set the goal tu, kita kejar lah goal tu. Betul, kena kejar. Sebab kalau kita tak set target, kita tembak kosong je. There's no target to shoot. Betul. Dahsyat betul. I know. Okey, kita bercakap pula mengenai simpanan yang Cik Fairuz bincangkan sikit sebentar tadi. Dan kita nak tahulah daripada Cik Fairuz ni, apakah mungkin kaedah menyimpan yang dipraktikkan dan boleh dikongsikan kepada audiens kita? Okey. So, macam saya cakap tadi kan, banyak anak-anak muda sekarang terlepas bila kita cakap pasal ilmu matlamat, lepas tu terlepas terus nak melabur, terus tak terfikir pun pasal menyimpan matlamat. So, benda ni sebenarnya ada step by step dia. Okay? Number one, of course, kena ada set matlamat. So, once dah set matlamat, dah tahu apa kita nak plan dalam hidup ni, dah kena buat strategi. Strategi dia ada banyak. Ada strategi dia menyimpan, ada strategi dia melabur, strategi pun ada yang involvekan insurance. Betul. So ada banyak strategi-strategi yang perlu difikirkan. Kalau saya boleh tambahlah, simplifying it, saya rasa kita as children pun, parents kita ada ajar untuk menyimpan. Maybe there's a bit of it. Macam contoh, siapa nak beli PS5, simpan sendiri. Maybe dia simpan seminggu 100 ke, atau sebulan 100 ke, until you reach the target lah. Betul. Saya pun baru beli PS5. Alhamdulillah. Contoh yang baik, budak kecil kau. Kidding, teruskan. Okay. So, bila kita cakap dah set strategi, kita cakap pasal ilmu pelaburan, kita cakap pasal ilmu penyimpanan kan. Dan dah tahu, baru kita boleh set kita punya plan. Kita dah ada plan yang besar, baru kita kena keluarkan plan kecil-kecilan. Apakah plan kecil yang kita perlu tahu? Antara plan yang kecil-kecil yang anda perlu tahu adalah ilmu budgeting. Budgeting ni senang sahaja. Dia sebenarnya dalam kata pendek dia, anda kena bagi tahu duit anda untuk pergi mana. Kalau anda tak bagi tahu duit anda pergi mana, nanti duit tu yang bagi tahu you nak pergi mana. Budgeting tu dia macam ada basic of how much you kena bahagikan untuk. Dia ada teknik dia sebenarnya. Ada banyak teknik yang terkenal. Yang paling terkenal yang paling terkenal diperkenalkan oleh Elizabeth Warren. Di mana Elizabeth Warren ni adalah US political senator, di mana dia perkenalkan konsep 50-30-20 untuk rakyat Amerika. Di mana 50% adalah untuk needs, 30% untuk simpanan dan 20% untuk benda-benda yang mereka nak lah. 50% untuk keperluan untuk keperluan. Tetapi saya rasa 50-30 ni bagus kalau nak apply kat Malaysia. Tetapi ada income yang ada dia punya ni lah, minimum income untuk you buat 50-30-20. Kalau tak, macam contoh kalau gaji 1,500, 50% untuk needs tu sangat-sangat payah lah. Tapi bagi customizable lah. It's customizable apa yang kita, kemampuan kita. Betul. Then it comes to my second way of budgeting. Ni recommendation saya. Selain daripada 50-30-20, saya actually recommend untuk anak muda lah, kalau baru nak start, tak pun anyone yang berada dalam low income bracket kan, boleh terapkan ilmu zero based budgeting. Zero based budgeting. Ilmu ni dia lebih fleksibel, macam Encik Ani mention tadi kan, kalau nak fleksibel kan. So boleh tetapkan sahaja, contohnya RM300 bulan ni kat rental, RM400 dekat sini, tapi
setiap kali dapat masuk gaji, kita kena bagi tahu duit kita pergi mana. Okey, RM200 pergi dekat parents, RM300 pergi dekat sewa, RM500 pergi contohnya dekat makan minum. Kena bagi tahu. So masukkan juga kategori-kategori seperti savings. Tapi you boleh fleksibel. Tak ada masalah. Just to add on lah daripada 50-30 rule, zero base, dia benda-benda macam ni mungkin sekali ni baru saya dengar terma-terma inilah. Sebenarnya saya sendiri pengguna platform Maybank to You, app dan sebagainya. Saya punya memang dah tahu dah bulan-bulan dia akan tolak terus. Apa yang ada tu itulah saya pakai untuk keperluan. Yang lain dia dah tolak ada apa-apa yang perlu kan. Itu antara strategi saya lah. Strategi yang sangat bagus tu. Betul lah. Ni kalau macam ada satu terma ni saya nak bunyi macam pandai, envelope budgeting. Envelope budgeting. Envelope budgeting ni dia sangat-sangat lama teknik ni sebenarnya. Di mana kalau boleh tengoklah sekarang even kat TikTok pun ada banyak orang cakap pasal envelope ni. Di mana kalau dapat gaji keluarkan cash, lepas tu masukkan dalam envelope satu-satu. Letaklah envelope pertama nak bagi kepada parents. Envelope kedua nak bagi bayar duit rumah. Envelope ketiga envelope budgeting pun konsep yang sangat bagus. So boleh tetapkan nak pergi ke mana, tulis nak pergi ke mana. Tu yang bagus. Tapi apa yang saya nak fokuskan dekat sini yang semua orang perlu faham adalah kita perlu bagi tahu duit kita untuk pergi ke mana. Yang tu yang sangat-sangat penting. Kita jangan just duit masuk je lepas tu kita main spend saja, tiba-tiba duit tu akhir bulan pergi mana duit aku Duit masuk beli baju dulu. Tu tak boleh tu. Settlekan dulu kan. Okey. Itu saya rasa kalau macam envelope budgeting tu kalau generasi sebelum kita mungkin dia tilam budgeting lah. Simpan duit bawah tilam kan. Simpan duit bawah tilam. Okey. Rata-rata kita mempunyai bajet untuk belanja. Namun kerana sikap yang tidak disiplin ni untuk mengikuti apa yang telah dirancang menyebabkan kita terlebih belanja. Itu yang risau tu kan. So mungkin pendapat Encik Faiz sendiri bagaimanakah cara untuk kita kekal dengan disiplin kita untuk mengikuti pelan perancangan kewangan ni. Okey. Nak ikut ni lah, nak kena kuarantin diri kat rumah ke? Tapi pun tak boleh kuarantin diri kat rumah. Cik, online buka macam-macam. Habis juga duit kan. So betul, macam mana? Bahaya juga kan sekarang. Bahaya. Okey. So bila saya cakap tadi kita kena bagi tahu duit kita pergi mana, itu adalah step pertama untuk kita memahirkan diri dalam ilmu kewangan. Okey. Setelah kita berjaya menerapkan diri, dah biasa dah ada habit untuk bagi tahu duit kita pergi mana. Kita dah bagi tahu, tetapi itu step pertama. Step kedua, kita kena pastikan duit kita sampai ke tempat matlamat dia. Okey. Nak pastikan itu apa yang kita kena buat next step. Step kedua adalah expense tracking. Expense tracking. Maksud dia kita kena track duit kita ni dia pergi mana. Expense penggunaan wang kita lah. Betul, penggunaan wang kita lah. So bila kita dah track expense kita pergi mana, dan kita tahulah duit kita betul-betul sampai. Tak pun tiba-tiba bulan ni kita plan nak makan RM500, tiba-tiba duit kita terlebih sampai RM550 contoh daripada RM500. Tu pun kita kena tahu juga supaya kita tahu kita terlebih belanja berbulan ni, maybe something else kita boleh potong contohnya kan. So expense tracking ni sekarang dah senang. Macam zaman saya dulu 5 tahun lepas, saya guna Excel. Masya Allah. Leceh. Beli goreng pisang RM2 saya masukkan dalam Excel. Tulis dalam Excel. Ini betul-betul. Okey, tapi sekarang kalau sekarang ni tanpa Excel, sekarang dah senang. Betul. Kalau macam sekarang, apa yang audience kita boleh buat, boleh download app May. May ni app baru Maybank. MAE, May. Di mana apa audience kita boleh buat, app ni kalau anda pengguna Maybank, anda guna debit card Maybank, credit card Maybank, anda guna QRP Maybank kan, dia akan tolong track kan semua duit pergi mana. Saya nampak dia macam ada graf tau. Ada graf tu kan. So nanti akhir bulan boleh tengok lah, duit saya pergi sini, duit saya pergi sini. Okey, betul lah plan dia. Okey, cantik lah. So boleh tahu sama ada perbelanjaan terlebih ataupun on point. Kan senang ada orang fikirkan untuk kita. Senang kan? Okey, Cik Fairuz, sesi kita ni kita ada dalam 30 minit. So kita akan bincangkan dengan soalan-soalan seterusnya lah. Boleh. Jadi dah banyak sangat platform pelaburan ni. Yang ni saya rasa sangat-sangat penting untuk kita tanyakan dan dapatkan pendapat Cik Fairuz. So bila kita kata banyak platform pelaburan ni, pelaburan apakah yang sesuai untuk seseorang yang baru mula melabur? Okey. Ni pelaburan pula lah Okey. So pelaburan ni bila kita cakap pasal ilmu pelaburan, platform yang sesuai untuk melabur, kami di Maybank kalau boleh kami nak memastikan rakyat Malaysia ada platform pelaburan yang sangat bersesuaian. Okay. So di Maybank kami dah keluarkan beberapa produk yang sangat-sangat bagus untuk rakyat Malaysia. Antaranya di antaranya kan nombor satu kita ada Maybank Islamic Gold Account I.
Ada. Mega Eye ada dah. Ada. Cuma belum letak duit je, dah register. Okey, teruskan. So, platform Maybank Islamic Gold Account ni, Maybank Islamic Gold Account I ni sangat senang di mana anda boleh register online. Kalau dah ada account Maybank, just pergi ke Maybank to You, apply online dan anda boleh mula membeli emas serendah RM10 sahaja. Sangat bagus. Dan harga dia sangat kompetitif dan sangat bagus dengan platform-platform di luar sana. Okay? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang berminat dengan ASB Financing, untuk Bumi Putra, ASB adalah yang terbaik. Ada. Pun saya buat financing juga. Terbaik. Penuh lah ni. Alah, cerita sini ke lah? Orang tahu. Okey, teruskan. So, bila kita cerita pasal ASB Financing, anda boleh mula mendapatkan ataupun boleh apply, memohon ASB Financing ni sekarang semua benda online. Kalau tak nak pergi ke cawangan Maybank pun tak apa. Anda boleh ke laman web Maybank, boleh apply ASB Financing dan terus boleh dapatkan pelaburan pertama anda. Yang terbaik pasal ASB Financing ni adalah konsep dia di mana anda meletakkan sejumlah wang yang besar ke dalam akaun ASB anda, di mana setiap tahun anda akan dapat dividen lah. Pada masa yang sama anda dapat bina profil pelaburan dan anda dapat bina anda punya profil kredit ataupun credit score. So untuk anak-anak muda baguslah. Kalau baru graduate tapi credit history anda kosong, dan anda boleh apply ASB Financing, mulakan di situ. Baik. Cantik tu. Saya antara pengguna yang bijak nampaknya. Alhamdulillah. Sebab benda-benda yang dipetik oleh Cik Fairuz ni ada. Alhamdulillah. Okey. Jadi macam antara yang telah disebut oleh Cik Fairuz ni, kalau nak tahu lebih lanjut boleh buka dekat maybanktoyou.com.my sebenarnya kan. Betul. Saya juga turut mengesyorkan lah, kalau kita nak cerita step by step pun, saya rasa lebih mudah kalau dilihat dari skrin kita yang kita tunjuk sekarang ni. Ada langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, 5 langkah saja untuk mohon di atas talian melalui Maybank to You. Dan anda boleh gandakan peluang anda. Betul. Cantik. Okey. Ini pasal kita pun tajuk kita ni lepak je. Walaupun korporat lepak je bersama kami. Sebelum kami akhiri perbualan ni kami nak minta pesanan daripada Cik Fairuz untuk adik-adik yang mahu mula melabur. Yang mana dulu emas tadi ke yang tapi ini pendapat Cik Fairuz sendirilah. Pendapat saya untuk adik-adik yang baru nak mula melabur, baru nak start dia financial journey kan. Antara benda yang pertama adalah adik-adik perlu tahu 3 benda. Okey. Nombor 1, perlu tetapkan matlamat. Nombor 2, perlu tahu ilmu kewangan yang saya dah sebut tadi. Nombor 3, bila dah especially buat student yang baru graduate, yang baru saja graduate, baru saja dapat income. Benda pertama anda kena buat adalah untuk pastikan anda ada credit history. Okey. Credit history ni sangat-sangat penting, di mana kalau anda ada sejarah kredit yang bagus, senang anda nak apply loan rumah, loan kereta. So macam mana dapat credit history yang bagus? Kalau untuk Bumi Putra sangat senang. Macam saya dah sebut tadi, ASB Financing. Ambillah RM10,000, RM20,000, bulan-bulan bayar minimum dan anda dapat bina profil pelaburan anda dan anda dapat bina anda punya credit score. Tetapi kalau kalau saya bukan Bumi Putra macam mana? Tapi bang, kalau saya bukan Bumi Putra macam mana? Saya tanya. Boleh tanya sendiri. Okey. Terus. Kalau anda bukan Bumi Putra, anda boleh apply kad kredit. Anda boleh apply kad kredit di mana anda apply kad kredit sekarang macam Maybank ada kempen Manchester United. Di mana kalau anda apply kad kredit sekarang, anda boleh berpeluang memenangi merchandise daripada MU yang ditandatangani oleh MU punya player lah, Ronaldo ke, saya tak tahulah siapa yang akan sign kan. Maybank tak nak tukar team Tak ada, kami loyal. Okay, so kad kredit adalah cara yang bagus untuk bina you punya credit score. Okay, kalau anda menggunakan dengan cara yang bagus, anda bayar tepat, tak kena interest, dan insyaAllah profil kredit anda akan jadi sangat-sangat bagus. Okay, itu adalah cara next yang bagus. Tetapi kena ingat, penggunaan kad kredit ni nombor 1, pastikan anda bayar on time, bayar sebelum statement date, dan pastikan kalau tak boleh ingat sebelum statement date bila, bayar dalam masa 20 hari lah, lagi senang. And last but not least, final tip untuk penggunaan credit card ni kan, sebenarnya credit card ni kalau anda pengguna Maybank, ada tweet points. Tweet points ni sebenarnya, I'm sure Encik Adif is pengguna kad kredit kan. So tweet points ni sebenarnya ada expiration date tau. Okay. Dia sebenarnya 3 tahun expiration date. Lah. Ada expiration date. Tak guna habis Tak guna habis lah, dia burn. Rugi. Kalau anda pengguna kad Maybank lah, bukan saja kad kredit, kad Maybank lah, debit card, kad charge ke, everything. So apa anda boleh buat, Maybank sekarang kita akan mengadakan tak lama lagi lah, Maybank punya virtual tweet points fair.
3.0. Fair. Virtual Tweet Fair Okay. 3.0. So di mana anda boleh menggunakan segala anda punya tweet points ni, anda boleh redeem berbagai-bagai hadiah lah kat situ. Yang tu dah ada host dah untuk yang InsyaAllah nanti saya boleh cakap lah dengan my senior management. Okay, those are some points. Ada lagi nak tambah ataupun saya rasa itu saja. Tapi kalau anda berminat nak redeem tu, nanti anda boleh pergi ke Maybank, laman web maybank2u.com/tweetsfair. Okey, tu dia. Jadi mungkin rancangan ni yang dibawakan oleh Maybank ni, saya kenalah ucapkan terima kasih kepada bukan saja pihak Maybank kerana menjemput saya, tetapi juga pihak Minggu Saham Digital ini dan harap dapat kita ni terima knowledge ni dan guna pakai dan kita sebarkanlah knowledge yang kita tahu hari ni kan. Dan jangan lupa untuk muat turun aplikasi MAE ataupun May. Ni Maybank punya newest application. Betul. Saya pun sedang dalam perjalanan mengubah daripada yang sebelum ni punya ke MAE dan proses dia tu. Tapi untuk anda yang sedang menonton ni, jangan ke mana-mana sebab live stream MSD kita akan berterusan. Dan jumpa lagi dengan saya, Hanif Hamzah, di Lepak Je. Next session saya adalah hari Ahad ini bersama tokoh korporat dari Sime Darby Plantation, 21 November di waktu yang sama. I check kejap if we do have a bit of time, boleh sembang lagi dengan Cik Fairuz ataupun macam mana. Okay. Kalau tidak, kita ada, yes? Okey, ni saya nak tambah sikit lah Cik Fairuz. Okey, cantik. Bila orang kata tentang pelaburan, saya pun, ialah kita sembang-sembang kosong. Saya nak bagi tahu semua orang yang kalau bab-bab pelaburan ni, please check whether pelaburan anda itu selamat atau tidak. Betul. Cara terbaik adalah untuk tengok list dekat mana tadi? Boleh tengok list dekat sc.com Investor Alert. There you go. sc.com Investor Alert. sc.com/investor alert. Cari dekat sini, kalau macam contoh anda ragu-ragu kan pelaburan ni okey ke? Betul ke? Anda boleh check dekat website sc.com. Benda-benda dia akan keluarkan list sama ada pelaburan tersebut legit atau tak legit. Itu risau tu legit tak legit. Legit tak legit. Kalau tak keluar, boleh lah kot kan, maybe selamat lah. Tapi kalau keluar tiba-tiba dalam alert list tu, kena berjaga-jaga. Danger. Alright Cik Fairuz, thank you very much. Kita akan berjumpa lagi dalam sesi Lepak Je Korporat hari Ahad ini. Saya Hanif Hamzah, saya ucapkan terima kasih kepada anda yang menonton. Assalamualaikum. Cik Fairuz pun terima kasih banyak ya. Wah, terima kasih. Sama-sama. Oh, suka terima kasih je. Alright.